Okey, yang ketiga al-amalu bil jawarih. Okey, 3 poin ni bila kita sebut tentang iman. Tuan-tuan kita sebut balik daripada awal. Al-imanu at-tasdiqu bil qalbi. Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Al-qawlu bil lisani. Yang ketiga al-amalu bil jawarih. Apa tu iman? Iman yang pertama dia merangkumi 3 perkara, 3 sudut. Yang pertama ialah at-tasdiqu bil qalbi, iaitu pembenaran menggunakan apa? Hati, membenarkan. Yang kedua ialah al-qawlu. Qaul tu apa dia? Pengakuan. Bil lisan, dengan lisan, lidah kita lah, mulut kita. Dan yang ketiga ialah al-amal, pelaksanaan dengan jawarih, dengan tubuh anggota badan kita ni, anggota tubuh kita. Ambil poin dia. Yang pertama apa dia? Apa tu iman? Membenarkan dengan hati. Yang kedua adalah pengakuan dengan lisan, lidah, pengakuan al-qaul, pengakuan dengan lidah. Yang ketiga satu tindakan dengan tubuh badan ni, anggota tubuh kita. Itulah maksud apa dia? Iman. Bila beriman kepada Allah, bukan hanya mengaku dalam hati, ya Allah itu memberi rezeki kepada kami, Allah itu satu-satunya sembahan, tapi dibuktikan dengan amal. Dapat salin? Ada soalan? Okey, kalau saya nak tanya. Wa tu'azziru, menolong. Menolong Allah tu maksudnya ialah menolong agama Allah. Yang kita kata hari tu tugas kita apa dia? Iqamatuddin, ingat tak? Apa tugas yang kita kena buat? Haji Afifi? Menegakkan agama tu. Surah berapa? 42 ayat 13. Tu Haji tanya tadi, macam mana menolong Allah? Tengok dulu surah 42 ayat 13. Muka surat 484. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء
wa yahdi ilaihi man yunib. Tengok terjemahan dia, Allah kata, dialah yang telah mensyariatkan, menetapkan jalan. Syariat tu syariat, jalan. Bagi kamu, kepada kita, kalau kita beriman kepada Allah dan Rasul, apa kena buat? Iaitu apa yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi ini yang Nabi-Nabi ini diutuskan dengan tujuan apa dia? An aqimuddin, untuk tegakkan agama. Jadi kita kata kita tolong Allah. Tolong untuk apa? Tolong untuk menegakkan agama tu. Agama Allah ni satu saja yang Allah pilih. Agama Islam. Itu cara hidup. Kalau untuk kita ni, cara hidup agama Islam tu dia berpaksikan Al-Quran. Jadi macam mana cara kita menolong Allah? Itu soalan dia kan? Macam mana cara kita nak menegakkan agama Allah ini? Menerusi dua asas yang utama. Apa dia? Dua asas tu. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu dua asas tu. Dia bukan itu saja kerja kita, tapi itu sebagai asas. Daripada situlah Nabi bergerak. Nabi belajar Quran daripada siapa? Nabi belajar daripada Jibril. Itu guru Nabi. Sebab tu Nabi hebat, sebab gurunya hebat. Gurunya Jibril. Nabi ajar Quran kepada masyarakatnya. Disebabkan mengajar Al-Quran di Mekah ketika peringkat awal, adakah diterima oleh kaum Mekah? Macam kita nak buat sekolah kat tempat ni, kita kat Malaysia mudah. Tapi Nabi ketika tu, peringkat awal nak buat sekolah tu, Nabi kena buat secara diam-diam. Di rumah siapa? Rumah Arkam bin Abi Arkam, Darul Arkam tu. Siapa Arkam bin Abi Arkam? Abu Bakar kita kenal nama dia kan? Ciri-ciri dia kita kenal. Anak dia siapa? Arkam bin Abi Arkam, tuan-tuan dan puan kenal tak? Tapi nama dia penting tak dalam dakwah Nabi peringkat awal? Penting tak? Penting. Sebab rumah dia lah menjadi markas secara sembunyi ke terang-terangan. Secara rahsia. Orang Arab Quraisy tak tahu Nabi rupanya mengembangkan dakwahnya dalam rumah Arkam bin Abi Arkam. Sebab itulah namanya pun kita tak kenal. Siapa Arkam bin Abi Arkam? Watak dia bagaimana? Sebab markas rahsia. Kalau semua kita tahu tak rahsia. Sehingga kan rumah dia rahsia, dengan orangnya pun sekali rahsia sekali. Tapi nak bagi tahu dia kenapa sampai peringkat begitu dakwah Nabi? Sebab pasti berlaku penentangan. Lepas tu Allah perintahkan Nabi untuk sampaikan Quran kan kepada siapa? Keluarga Nabi. Termasuk pakcik Nabi yang bernama Abu Lahab. Bila Nabi panggil keluarga Nabi, Nabi bagi tahu kepada mereka, di hadapan kita ni ada neraka. Nabi ajak mereka untuk beriman kepada Allah, mengikut Al-Quran. Adakah menerima bunga sebagai tanda penghargaan ataupun apa yang Nabi peroleh? Penghinaan, cercaan. Kemudian Nabi dikenakan apa lagi? Masa Nabi solat, Nabi dilempar dengan najis. Sehinggalah Nabi terusir daripada Makkah. Tapi apa sebenarnya proses yang Nabi nak buat? Nak mengajarkan Al-Quran. Asas dia. Tapi dapat tak buat di Mekah? Dapat tak dapat buat di Mekah? Tak dapat. Strategi lain pula. Bila tak dapat, strategi lain pula. Janji matlamat dia apa dia? Nak sebarkan Al-Quran. Allah perintahkan Nabi pergi mana? Pergi Madinah. Apa Nabi buat di Madinah? Nabi transfer tempat kerja dapat allowance ke? Kalau kita transfer daripada Perak nak kena transfer ni pergi Sarawak. Okey tak okey pun pergi, tapi bos kata apa? Ada apa? Allowance perpindahan. Okey lah. Nabi pergi ke sana dengan sahabat-sahabat, jangan kata allowance. Harta pula telah disita. Habis kosong. Tapi apa tujuan, motif Nabi pergi ke Madinah? Untuk membina kekuatan di Madinah. Tujuan dia untuk nak menyebarkan Al-Quran tu. Orang Madinah, alhamdulillah, Allah lunakkan hati mereka, mereka terima Nabi. Akhirnya mereka menjadi pendukung Nabi. Selepas stabil di situ, apa Nabi buat? Nabi kembangkan. Nabi masih lagi tak memikirkan Mekah? Bila Nabi dah pindah Madinah, Nabi dah tak peduli Mekah.
Kan kita belajar tentang bila Nabi pindah ke Mekah, Allah perintahkan Nabi solat menghadap terus ke mana? Baitul Maqdis. Nabi rindu tak Kaabah? Itu menunjukkan apa? Itu kampung halaman Nabi. Nabi nak kampung halaman dia. Allah kata Nabi mendongak-dongak ke langit, menunggu wahyu supaya apa dia? Perintah untuk memerintahkan Nabi solat menghadap Kaabah. Sebab itu target Nabi. Itu kampung Nabi. Nabi nak sebarkan Quran kat kampung Nabi. Jadi berlaku apa dia? Nabi nak sebar, tapi orang Arab Quraisy terima tak? Tak terima. Berlakulah peperangan Badar. Kenapa berperang? Adakah Islam ini suruh berperang kerana semata-mata perang? Bukan. Disuruh berperang tu kerana apa? Nak atasi bagaimana supaya penghalang-penghalang tersebarnya Quran itu dihapuskan. Jadi berlakulah peperangan. Berapa peperangan? Bukan satu, banyak. Lepas peperangan Badar, mereka tak puas hati sebab kalah. Tahun depan repeat peperangan Uhud. Waktu berlaku pula peperangan pula dengan penentang di sekitar Madinah dengan orang-orang Yahudi. Berlakulah peperangan Ahzab. Ahzab pula bersekutu. Yahudi gabung dengan tag team dengan siapa? Orang Quraisy menentang Rasul. Sampailah Nabi pada tahun ke-6, Nabi nak masuk Mekah. Nabi cuba nak masuk Mekah, nak pergi buat umrah sebab Nabi bermimpi. Di situ berlaku apa dia? Perjanjian Hudaibiyah. Antara termeterainya perjanjian tersebut apa dia? Tidak ada peperangan lagi. Berlaku gencatan senjata. So, bila berlaku gencatan senjata, apa Nabi buat? Nabi terus. Jadi poin dia ialah, tugas terbesar kita menegakkan agama itu ialah menyebarkan Al-Quran. Menyebarkan Quran itu bukan sekadar nak mengajar manusia boleh membaca Quran, tapi sampai boleh membersihkan jiwa manusia supaya dia melihat syurga itu jauh lagi besar. Jadi ini bukan kerja yang sangat mudah. Sebab tu cuba kita tengok Nabi, Allah puji pendukung-pendukung Nabi ni. Tengok surah 59 ayat 8 dan 9. 59 ayat 8, 9. Muka surat 546. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Jadi Allah cerita tentang orang-orang muhajirin kat sini. Jadi terhadap orang-orang yang fakir di kalangan muhajirin. Siapa orang muhajirin? Kita tahu muhajirin itu orang yang berhijrah lah kan? Ta'rif dia apa ni Allah bagi? Iaitu orang-orang yang mereka diusir daripada kampung halaman mereka dan dirampas harta benda mereka. Dia tak boleh berhenti sampai situ je. Ada tak dekat Malaysia ni masih lagi ada orang diusir daripada rumah? Antaranya sebab tak bayar sewa, itu lain. Ataupun kenapa dirampas hartanya? Sebab bangkrut. Apa bangkrut? Bankrupt. Dirampas hartanya. Bukannya itu, kena habiskan dulu. Macam lebih kurang je, dikatakan, oh kami ni muhajirin. Sebab mungkin ada yang bankrupt ke, contohlah, na'uzubillah. Tapi Allah kata apa? Sebab apa mereka diusir? Ya batahuna fadlan minallah. Kerana mereka tu mencari redha Allah. Mereka nak mencari kurniaan Allah. Kurniaan yang paling besar sekali apa Allah nak bagi kepada orang beriman? Kita dah bincang dalam surah Al-Fat ni, peringkat awal Allah nak bagi kemenangan tu sebab nak masuk ke dalam syurga. Ada
Ada sahabat-sahabat Nabi yang sebab nak cari syurga Allah, beriman dengan syurga Allah, terusir daripada kampung halaman. Kita ada sampai tahap begitu ke belajar Al-Quran? Tak ada. Kita belajar ni sangat mudah. Dalam masjid kita ni sejuk kan? Tak ada nak berpanas dan sebagainya, selesa. Bahkan nanti lepas daripada kuliah ni, diberikan apa pula? Sarapan. Balik makan nasi lemak. Zaman sahabat adakah begitu? Di Mekah, jauh. Kemudian wayan surunallah tu, kenapa mereka diusir? Kerana mereka menolong Allah dan Rasul. Apa maksud menolong Allah tadi? Nak sebarkan Al-Quran, nak ajak manusia supaya perbaiki balik tujuan hidup. Sebar ni bukan sebar beli Quran banyak-banyak, letak dekat kita punya masjid, betul dah. Bukan. Itu satu usaha lah membeli Quran tu. Lepas tu usahanya juga adalah mengajarkan manusia bila dia buka Al-Quran tu dia mendapat petunjuk. Jadi usaha apa kita kena buat? Sediakan guru untuk didik, bentuk, ajar yang mana Iqra, yang mana lepas Iqra bahasa Arab pula pecah lagi, mungkin ada sikit guru sorof, guru nahu, terjemahan. Itu yang kita kena buat secara asas. Bila orang belajar Quran dia nampak nanti apa yang Allah kehendak dalam Quran. Sebab buku ni ialah ilmu, ingat. Ilmu ni membentuk pemikiran kan. Kalau orang tu suka baca satu buku sampai dia lumat buku tu, mestilah pemikiran dia. You are what you read kan. Kalau kat rumah kita, dulu kita nak sentuh dah benda sini. Kalau kat rumah kita tu, dalam almari tu penuh majalah saji. Itu siapa yang beli tu je? Saji. Rasa. Confirm lah, rumah tu suka apa? Masak. Kalau kat rumah tu penuh majalah laman. Itu confirm rumah dia laman dia semua cantik. Awak ialah apa yang awak baca. Lepas tu kalau kat rumah tu penuh majalah kereta. Itu kaki kereta lah tu. Jadi kalau kita membaca Quran, apa kepala kita? Kepala kita adalah Quran. Quran cerita tentang apa? Syurga kan? Neraka. So kita nak sebarkan Quran supaya manusia semua sama. Kita nak bawa anak kita pergi ke syurga. Hari ni nak pilihan raya. Jangan sampai Quran pula kurang dah, reduce waktu untuk membaca. Sebab sibuk scroll baca fakta, baca manifesto ke. Sekarang dia bukan zaman membaca, sekarang zaman mendengar. Tengok video kan. Kat video tu pun dia ada poin-poin. Hati-hati. Ulaika humus shadiqun, kata Allah. Mereka itulah orang yang benar pengakuan iman. Jadi sebenarnya iman kat sini, ni iman yang pertama sekali. Apa yang kat bawah ni ialah pembuktian iman tu. Allah utus Nabi untuk kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada para rasul. Dan bukti dia apa ni? Sebab tu Allah kata tadi, sahabat-sahabat Nabi di kalangan muhajirin yang mereka terusir kerana nak menolong Allah, mereka itulah orang yang benar. Benar apa? Benar pengakuan iman. Benar betul-betul belajar Quran tu. Yes, aku nak tolong agama Allah. Dia buktikan. Sampai apa mereka buktikan? Kena halau pun tak apalah. Macam siapa? Bapak kita Ibrahim. Allah perintahkan dia apa? Nak buktikan iman dia. Sembelih anak. Dia buat tak? Dia buat. Cuma Allah gantikan dengan haiwan korban yang lain. Tapi Nabi buat tak? Itu namanya apa? Bukti iman. Itulah bukti iman. Okey, tengok seterusnya ayat ke-9 pula. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun.
Tengok apa Allah kata kat sini. Dan orang-orang yang menempati negeri Madinah. Ini siapa pula? Tadi Muhajirin, ni Ansar pula. Dan mereka beriman. Iman, tengok kata kunci dia iman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin. Jadi tadi kita dah sebut dah, sebab Nabi tak boleh dah nak mengembangkan Quran itu di Mekah sebab berlaku penentangan yang hebat. So Nabi pun berangkat ke Madinah, tempat baru nak bina kekuatan. So siapa mereka yang menyediakan tempat untuk Nabi? Orang-orang Madinah. Apa kelebihan mereka? Mereka mempunyai tanah-tanah, lalu mereka sediakan ruang untuk orang beriman daripada Muhajirin, Mekah, duduk kat situ, kembangkan agama. Ini pengajaran yang besar kepada kita. Kalau begitu, kalau tuan-tuan ada tanah, apa nak buat dengan tanah tu? Kalau kita nak buat untuk agama, tolong agama, antara yang kita boleh buat ialah tempat-tempat mengaji, belajar ni untuk orang-orang kampung kita. Kan? So kita buat tempat orang datang belajar. Belajar Quran tu sampai macam mana kita nak buat? Boleh membaca sahaja ke? Sampai boleh faham. Kita ada ni, first kali masjid lah, tempat masjid ni. Tu selalu saya kita sebut. Biarlah kita jadikan mula dengan Meru. Bahkan mungkin boleh jadi ni, Meru Haid ni, Taman Meru ni sebagai pemula kepada bila orang sebut nak faham Quran, nak belajar Quran, berkaitan dengan Quran, orang sebut Meru. Banyak benda macam tu. Kalau dulu, kalau kat dunia, kalau orang sebut tentang emas, mana tempatnya? Afrika Selatan. Mana? Main golf. Kita ubah sikit. Main golf lepas penat, kita main golf sekejap. Itu sebab nak kena swing sikit badan tu, exercise. Selepas tu lenguh duduk kan, belajar. Tapi bila orang sebut Meru, orang nak belajar Quran, boleh tak buat macam tu? Tak ada masalah pun. Boleh je. Tapi siapa yang kena gerakkan tu? Ambil pengajaran kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Siapa yang gerakkan? Jangan Nabi Musa sahaja. Semua orang terlibat. Ambil pengajaran Nabi Muhammad, semua di kalangan orang yang mendampingi Nabi terlibat. Ansar dan Muhajirin. Itu orang yang ada tanah. Orang yang ada harta, wang ringgit diinfakkan untuk laksanakan program-program. Orang tak faham lagi Quran, macam nak buat program. Dulu kita sebut dalam ini, kita ulang-ulang selalu supaya kita buat juga. Budak lepas SPM, selalunya nak buat apa budak lepas SPM? Dia tak boleh duduk diam, nak kerja part time. Kita katakan dia tak payah, orang Meru, anak-anaknya siapa yang habis SPM, hantar ke masjid kita khusus 4 bulan sebelum masuk universiti. Dia orang nak kerja je cari allowance. Siapa yang datang sini, kita bagi allowance RM500 sekali dengan makan. Boleh tak boleh? Ajar Fifi ambil 1. Sumbang kan? Dia marah, tu tak ada hal insya-Allah. Ada tak kesan yang besar nanti? Oh ya ada. Apa jadi dekat orang-orang Meru? Lagi 20 tahun, lagi 50 tahun. Mesti ada kesan. Itu kalau kita buat, jadikan Meru tempat orang mengaji. Jangan kata yang muda-muda, yang tua-tua pun sama, dewasa. Ada kelas dekat belakang, ni senior. Keluar orang takut, ni senior semua. Assalamualaikum makcik, kami orang baru kan. Tiang kat sini orang mengaji Iqra', tiang kat sini orang belajar terjemahan, insya-Allah. Pukul 3 kelas ini, semua kaitan Quran. Bagi dia 4-5 bulan. Kita boleh buat kursus 4-5 bulan kan lepas SPM. Ada allowance tak? Ada intensif tak? Ada insentif tak? Ada. Siapa nak bagi insentif ni? Sebelum tunggu kerajaan bagi ke minta kerajaan, kita lah ulur dulu. Sebab apa yang kita belanjakan itu merupakan apa? Infak. Yang ada kenderaan kat rumah 3-4 biji, apa tugas dia? Tengok ada satu lawatan. Sebelum lagi lawatan lah, ada rumah kat ujung tu tak ada kenderaan nak pergi. Bawa kereta kita ambil kan. Kerja apa sekarang je dah pencen, bawa bas sekolah. Contoh. Tapi bukan benda kecil. Sebab apa? Nak ajak supaya budak tu faham Quran. Jadi yang pandai buat design, apa dia buat? Buat marketing. Poster cantik-cantik, flyers cantik-cantik. Yang pandai IT, buat promosi menggunakan apa? IT. Itu macam mana? Ansar lah. Orang Ansar dia ada kemampuan apa? Dia ada tanah, dia bagi tanah. Dia ada harta, dia bagi harta. Zaman tu tak ada IT lagi. Zaman kita dah ada IT. Semua mahir IT ni. Ada rumah kat sana tu, dia tak boleh nak pergi. Ayahnya lumpuh contohnya. Anak dia yang jaga. Apa kena buat? Kita belikan dia satu tablet.
bagikan dia supaya nanti masa kelas online live belajar juga. Tersebar tak Quran kalau buat begitu? Tu kalau kita fikir apa dia? Membenarkan iman. Jadi orang Ansar mereka menyediakan tempat kepada orang-orang Muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat kasihkan orang yang berhijrah kepada mereka. Dan tidak mereka dapati di dalam dada mereka ada hajat, ada apa? Terhadap apa yang mereka berikan itu. Bukan bagi dengan harapan untuk orang ucap terima kasih ke, orang balas balik ke, tak ada. Bagi kepada agama Allah, dah bagi. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Ini masya-Allah orang Madinah. Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin itu melebihi diri mereka sendiri. Kita hari ini seronok. Sebab tu Nabi kata apa? Cuba ikut saya hadis ni. La yu'minu ahadukum hatta ahabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala. Nabi kata tak beriman ataupun tak sempurna iman seseorang di antara kamu sehinggalah ia mengasihi untuk saudaranya sebagaimana ia mengasihi untuk diri dia. Tuan-tuan seronok tak sebenarnya bila kita dah belajar Quran, tadabbur Quran, kita rasa sesuatu sebab kita nampak ini sebenarnya yang Allah kehendaki. Jadi tak cukup sekadar kita seronok dengan kita sendiri. Seronoklah setiap belajar Quran dan tadabbur Quran ni. Betul-betul beriman ialah apa yang kita seronok itu juga kita kena berikan kepada saudara kita yang lain. Mungkin masa kita keluar rumah tu saudara kita sedang basuh kereta, tengah apa? Siram pokok bunga. Kita balik pun dia masih siram pokok bunga lagi. Kita pergi dan balik mungkin dah bertambah sikit pengetahuan. Kita tahu